Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera rakan-rakan pendidikan. Apa khabar semua? Saya Cikgu Haris Gani bin Naina, Pengetua Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Kurang Pasu Bukit Kayu Hitam, Kedah. Hari ini saya ingin berkongsi satu amalan terbaik dalam pendidikan yang mungkin bermanfaat jika diamalkan oleh rakan-rakan dalam pendidikan. Saya memilih tajuk iaitu Guru Box Office versus Guru Pemudah Cara ke arah mendapatkan kitaran pembelajaran murid yang cemerlang. Peningkatan prestasi murid sekolah menengah sering menjadi cabaran terbesar terhadap guru dan pihak sekolah. Walau bagaimanapun, pelbagai usaha telah diambil, namun penentu akhir dalam meningkatkan kecemerlangan akademik murid datangnya daripada usaha murid itu sendiri. Kaedah pengajaran guru juga memainkan peranan yang penting untuk menarik tumpuan murid untuk belajar dan mencapai objektif pembelajaran yang dikehendaki. Dipercayai berikut adalah cabaran-cabaran yang hampir sama dihadapi oleh semua sekolah. Saban tahun, perancangan strategik pelbagai yang dirangka bagi menangani semua cabaran tersebut, namun masih belum berjaya diatasi sepenuhnya. Malahan ia juga kurang diberi fokus dan dibincangkan dalam postmortem akademik. Akibatnya intervensi yang diambil tidak berkesan dan atau kurang impaknya terhadap kemenjadian murid di bidang akademik dan seterusnya tidak melonjakkan standard sesebuah sekolah. Baik, isunya adalah seperti berikut, iaitu pencapaian murid yang rendah, penumpuan murid dalam kelas yang rendah, guru keletihan dan hilang semangat, ranking dalam sekolah yang semakin menjunam, murid tidak dapat menerima ilmu yang disampaikan dalam kelas, murid tak bersedia dalam kelas dan murid tak mengulang kaji selepas kelas. Dalam sesebuah pelan strategik yang dihasilkan, eloklah sekiranya kitaran pembelajaran murid difahami dahulu. Sesebuah pelan strategik atau intervensi yang terhasil seharusnya meliputi keseluruhan kitaran pembelajaran murid. Kitaran tersebut digambarkan seperti rajah. Kitaran pembelajaran ini dibahagikan pada 3 peringkat, iaitu sebelum pembelajaran di dalam kelas, iaitu sebelum murid tersebut belajar dari gurunya, semasa pembelajaran, iaitu waktu dalam kelas bersama dengan gurunya, dan selepas pembelajaran, iaitu setelah murid tadi selesai waktu pembelajaran bersama gurunya. Ketiga-tiga peringkat ini perlu diberi penekanan dalam sesebuah perangkaan pelan strategik akademik. Setiap program yang dilaksanakan adalah berdasarkan peringkat pembelajaran murid, iaitu kita ada seperti yang saya terangkan tadi, mengikut peringkat-peringkat pembelajaran sebelum, semasa dan selepas. Baik, ini saya akan terangkan dengan lebih lanjut apabila saya pergi pada setiap peringkat tersebut. Yang pertamanya, kitaran yang pertama ialah sebelum, iaitu di peringkat persediaan pelajar. Baik. Ini adalah satu program yang diamalkan yang boleh membantu agar pelajar tadi bersedia sebelum masuk ke kelas, iaitu program yang dinamakan pre-test. Pre-test merujuk pada ujian pra-pembelajaran di mana murid akan diberi ujian selama 30 minit sebelum sesuatu topik diajar dalam kelas. Guru akan memaklumkan terlebih dahulu pada pelajar akan topik yang akan diuji bagi memberi murid ruang persediaan. Walaupun topik ini merupakan satu topik yang baru yang belum lagi murid tadi belajar. Ini akan mendorong murid tadi untuk melakukan pre-study, iaitu bacaan awal yang secara tak langsung akan memastikan seseorang murid untuk membuat persediaan yang baik sebelum diajar oleh gurunya. Peringkat yang seterusnya iaitu peringkat semasa. Peringkat ini melibatkan ataupun banyak membabitkan penumpuan fokus
fokus pelajar di dalam kelas. Peringkat pembelajaran ini sangat penting dalam menentukan tahap keberhasilan murid dalam akademik. Di peringkat ini, guru juga terlibat dan seharusnya ada program peningkatan untuk guru. Secara lazimnya, proses PDP akan berpaksikan pada guru. Ini secara tradisional. Guru adalah segala-galanya. Tanpa guru boleh dikatakan murid tidak akan belajar. Kaedah tradisional ini sudah tidak relevan dan tidak lagi berkesan. Seorang murid akan belajar dari pagi ke petang dengan pelbagai jenis mata pelajaran dalam sehari. Fokus seorang murid terhadap PDP akan merosot selepas 20 minit jika diajar dengan berpaksikan guru semata-mata. Tidak heranlah jika guru mengadu murid seolah-olah tidak belajar dari mereka. Di sinilah strategi atau kaedah pembelajaran abad ke-21 perlu diaplikasikan. Dalam kaedah ini, murid akan diaktifkan pembelajarannya dalam kelas melalui perbincangan atau pembentangan atau sebagainya. Kaedah pembelajaran ini berpaksikan murid dan akan mendorong mereka supaya kekal fokus apabila mereka aktif belajar. Iaitu mereka akan menjadi, kalau diistilahkan sebagai active learners. Guru hanya bertindak sebagai pemudah cara sesuai dengan istilah PDPC. Murid akan belajar dengan cara berkooperatif. Cabaran terbesar di sini adalah untuk memastikan PDPC berlaku. Pemimpin sekolah boleh menetapkan dasar supaya hanya PDPC dilakukan. Okay? Kalau sekarang ni PDPR. Akan tetapi berapa ramaikah guru yang akan menyahut dengan kehendak pihak kementerian tersebut? Kementerian Pendidikan Malaysia. Oleh itu, pemimpin sesebuah sekolah atau seorang pengetua harus memikirkan strategi yang lebih berkesan. Di sekolah saya mengamalkan sejenis pertandingan, iaitu pertandingan loket emas. Pertandingan loket emas 916 adalah strategi serampang dua mata. Semua guru termasuk pentadbir diwajibkan menyertai pertandingan ini, di mana penilaian pertandingan ini adalah untuk menilai kaedah PAK 21 yang dilaksanakan oleh guru di dalam kelas. Pencerapan pula dibuat berdasarkan standard 4 dalam Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 SKPM G2. Selain memastikan guru tadi mengamalkan PAK 21, pihak pentadbir juga dapat membimbing guru untuk melaksanakan PAK 21 dengan lebih berkesan. Pihak pentadbir boleh merancang kursus yang sesuai untuk meningkatkan PDPC guru. Baik, kita yang seterusnya, iaitu yang terakhir adalah selepas. Peringkat ini banyak melibatkan ulang kaji daripada pelajar. So, salah satu program yang boleh diamalkan di peringkat ini adalah post-test. Post-test ataupun ujian pasca pembelajaran yang merupakan sejenis ujian yang dilakukan selepas seseorang guru menghabiskan sesuatu topik. Ianya juga merupakan ujian selama 30 minit. Sama seperti pre-test. Hanya bezanya dengan pre-test, post-test dilakukan setelah sesuatu topik diajar. Ini bertujuan untuk memastikan murid mengulang kaji sebaik saja suatu topik dipelajari. Bukannya mengulang kaji setelah sukatan telah dihabiskan ataupun di hujung penggal. Post-test juga akan mendorong murid untuk mengulang kaji sesuatu mata pelajaran dengan lebih kerap. Baik. Kedua-dua post-test dan pre-test dan post-test ini sebenarnya adalah salah satu daripada contoh mastery test ataupun diambil daripada program mastery test, iaitu sejenis ujian untuk mengesan tahap penguasaan murid mengikut topik. Hanya jika ianya dibuat sebelum pembelajaran dinamakan pre-test, dan sebaliknya jika ianya dibuat selepas diajar subjek topik tersebut, ianya dinamakan sebagai post-test. Mastery test ini akan lebih berkesan jika 3 ciri dipatuhi, iaitu ianya berbentuk ujian formatif dan dilaksanakan dalam tempoh yang singkat, mungkin dalam 30 minit. Jawapan murid diperiksa dan direkodkan, dan keputusannya dipaparkan untuk tuntunan umum. Baik. Alhamdulillah, setelah program-program ini dijalankan, maka impaknya memang sangat besar dan sangat positif. Sejak tahun 2016, impaknya ataupun kejayaannya adalah seperti berikut, iaitu peningkatan grade purata mata pelajaran,
kemudian berlakunya ranking peningkatan dan ranking akademik di peringkat negeri dan kebangsaan, dan bilangan pelajar yang mendapat straight A dalam SPM juga bertambah, dan peningkatan grade purata sekolah peperiksaan dalaman setiap tingkatan juga berlaku. Baik. Rakan-rakan pendidikan sekalian, amalan-amalan terbaik ini sesuai dilaksanakan di kesemua jenis sekolah kerana telah terbukti keberkesanannya. Ianya juga selari dengan kaedah pendidikan yang telah digariskan oleh KPM dan tidak membabitkan kos yang besar, hanya perlukan kepercayaan tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah boleh. Stay safe. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.